Assalamualaikum dan salam perpaduan. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran Berita RTM My Review 1, 2 dan 3. Baik, bagi mereka yang tidak mempunyai akses kepada saluran Berita RTM, jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Click dan menonton kami di mana saja anda berada. Baik, malam ni, istimewanya malam ni, kami bawakan seorang tetamu yang bukan calang-calang, orang yang memang hebat orang dia dan dekat dengan kami, warga kerja RTM. Dan saya dengan membesar hati tak sabar untuk memperkenalkan, mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital, Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih YB kerana sudi hadir bersama kami di Bola Konti pada malam ni. Terima kasihlah jemput. Baik YB, kita dalam program Bola Konti ni santai-santai je YB. Okey, baik. Saya rasa penonton Bola Konti ni mesti pastinya ramai nak tahu. Berlatar belakangkan pendidikan kejuruteraan. Lepas tu YB ke pentas teater dan kemudian ke pentas politik dan akhirnya sekarang memegang portfolio sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Mungkin YB boleh kongsikan peralihan dari satu bidang ke satu bidang lain tu YB. Ini perkara yang tak dijangka, yang tak disangka. Saya anggap sebagai rezeki ataupun tuah ataupun mungkin ya sebahagian daripada perjalanan hidup. Saya mula minat dalam bidang seni ni waktu saya di sebuah college belajar lepas SPM. Masa tu berlaku reformasi dan saya lihat banyak perkara yang berlaku ya, dan masa tu tak faham apa-apa. Tapi saya tengok ada luahan perasaan ya daripada rakyat. Jadi dari situ saya mula bertanya dan mula mengekspresikan diri melalui tulisan. Di college pun saya buat pementasan, dan pementasan ni bersifat observation ataupun pemerhatian saya tentang apa yang berlaku dalam negara bersama kawan-kawan. Kemudian sebab masuk college, niat dia adalah untuk sambung belajar lah. Dan of course kalau nak belajar, ayah saya kata biarlah belajar yang boleh ada menjana pendapatan. Dia kata betul, kan. So dia kata okeylah, belajar kejuruteraan ni boleh. So boleh lah. Last saya pergi belajar dekat Amerika, satu universiti bernama Purdue University. Saya selesai pengajian sarjana muda bidang kejuruteraan kimia. Wow, kejuruteraan kimia YB. Masya-Allah, hebat tu. Chemical Engineering. Chemical Engineering. Wow. Tahun 2003. Tapi waktu saya dekat situ, coincidence ataupun benda berlaku kan, apa nama ni, September 11, serangan. Ketika itu YB berada di Saya ada dekat, bukan dekat New York tapi dekat Indiana, lebih kurang kalau ambil flight pun dalam 3-4 jam ya, jauhnya. Tapi memang boleh rasa ya suasana perubahan daripada masa saya sampai, kemudian masuk ke zaman September 11 tu. Memang ada perubahan kan. Macam YB sendiri sebagai seorang Muslim bagaimana berada di sana? Waktu tu dia tak tahu macam mana nak klasifikasikan orang Malaysia ni, orang Melayu. Dia tak tahu macam mana nak klasifikasikan. Sebab kalau macam katalah orang Arab, dia tahu kan. So kalau orang Cina dia pun tahu. Tapi orang Melayu dia Latino ke kan. Jadi macam apa nama ni, macam Filipino orang Hawaii ke, orang Filipin ke. So saya tak hadapi masalah sangat. Oh, alhamdulillah. Balik ke Malaysia tahun 2003 2004, saya mula berkecimpung dalam waktu tu saya mengajar, sambil mengajar apa nama ni, budak-budak lah, kelas speech and drama masa tu. Speech and drama. Speech and drama. Lepas tu masa yang sama saya pun ada terlibat menulis skrip, berlakon sikit. Berlakon. Saya rasa penonton Bola Konti nak tahu YB yang berlakon dalam filem tu kan? Ada. Saya ada berlakon dalam satu TV siri bertajuk Golden Gincu. Golden Gincu, yes. Ni waktu tu memang masa tu top lah kan masa tu. Jadi tapi yang pentingnya pengalaman saya sebagai seorang penulis skrip, sebagai seorang pelakon. Jadi saya lihat di belakang tabir apa yang berlaku kan. Dan saya mula berkenalan dengan pengarah-pengarah, producer-producer semua yang lain, pelakon-pelakon yang lain. Jadi mula dijemput untuk buat sama ada persembahan teater ataupun berkolaborasi dengan pengarah-pengarah yang lain.
Tapi waktu itu bagi saya pengalaman yang membuka mata, macam mana susahnya ya nak jadi anak seni di Malaysia. Ramai kawan-kawan yang merasakan sampai ke hari ini yang nak masuk bidang seni, bidang filem lah katakan, dia tak mudah. Orang selalu anggap wow, glamour. Memang betul, ada glamour lah juga, tapi perit pun banyak. Betul. Ya, jadi pengalaman saya waktu itu memang betul-betul membuka mata dan mendewasakan. Waktu itu saya nampak saya mesti cuba buat something, tapi tak tahu lagi masa tu nak bantu macam mana. So last 2010 saya bantu mantan ahli parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah sebagai institusi politik, masuk Parti Keadilan Rakyat. Masa yang sama masih buat teater, masih menulis. Saya tulis untuk surat khabar, banyak terlibat dalam pelbagai bidang. Last tak tahu macam mana, jadi calon dekat Lembah Pantai 2018. Dua penggal lah. Dua penggal. Ya. Jadi saya pun melihat YB pun masih menyantuni penduduk-penduduk di Lembah Pantai baru-baru ni, bawa anak-anak pergi tengok movie di Mid Valley, Meka Mato, yes. Best. Dia saya tengok kawasan Lembah Pantai ni special dan sangat dekat dengan saya. Satu sebab mak ayah saya dulu belajar dekat Universiti Melaya. Jadi Universiti Melaya sebahagian daripada Lembah Pantai. Mereka bertemu, bercinta, mendirikan rumah tangga. Kalau tak jumpa di padang rugby dekat UM tu, saya tak ada kat sini kan. Jadi saya pun dari segitu terhutang budi lah kepada Universiti Melaya. Masa yang sama, mak ayah saya diorang pernah tinggal dekat Bangsa, dan mak saya pun pernah bekerja dekat Angkasa Puri. Bekerja di Angkasa Puri? Ya, masa betul. tu berkhidmat di bahagian mana YB? Dia SUB perancangan Kementerian Penerangan tahun 87-88 waktu arwah Muhammad Rahmat menjadi menteri. Jadi saya ingat lagi waktu itu datang ke Angkasa Puri, datang ke Wisma Berita yang bangunan lama, Wisma TV, Wisma Radio. Ya. Sekitar tahun berapa tu YB? Tahun 87-88. Sampaikan mak saya, dia PTD. Ya, jadi dia banyak pergi macam-macam kementerian. Waktu dia dekat Kementerian Penerangan, dia nak tahu apa yang boleh ditambah baik. Jadi dia jaga drama masa tu. Sampaikan dia dapat kebenaran daripada KSU untuk berlakon dalam TV terbitan RTM. Wah, mana nak tumpahnya kuah kalau tak ganak. Kan, tu. Dah lah, dulu mak saya pun masuk TV, saya pun masuk TV. Mak saya berkhidmat dengan kerajaan, saya pun berkhidmat. Jadi lebih kurang ialah betul-betul orang kata lah, manalah tumpah kuah kan. Betul YB. Tapi YB cakap YB tulis skrip. Ada tak YB tulis skrip ataupun cerita percintaan ibu bapa YB? Tak ada. Itu belum berkesempatan. Mungkin satu hari nanti, why not kan. Betul. Saya banyak tulis skrip untuk kawan-kawan yang macam Golan Gincu masa tu. Saya tulis skrip. Skrip untuk Golan Gincu. Dan tu ada beberapa yang saya berkolaborasi dengan penulis-penulis lain untuk cuba terbitkan skrip filem. Tapi saya tengok memang bidang perfilman ni, dia satu bidang yang kita cuma tengok 1-2 jam tu je. Tapi masa yang diambil untuk nak apa yang disebut sebagai pre-production, nak menulis skrip, nak cari cast, nak cari tempat, nak cari dana, maka masa bertahun-tahun. Ya, dan itulah sebabnya sekarang sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, saya jaga Finas contohnya, dan juga Jabatan Penyiaran termasuk RTM kan. Jadi saya nak tengok apa yang boleh kita lakukan untuk pastikan cerita-cerita Malaysia ni dapat kita hasilkan dengan lebih banyak, berkualiti, bermutu, dan boleh kita ekspor juga. Kalau dulu kita tengok kita ada filem-filem yang dibawa merata dunia ke festival-festival seni, festival filem ya, di pelbagai tempat, bukan hanya Oscar tapi banyak yang lain. Dan saya lihat untuk bantu kita mesti buat sedikit
rekalibrasi bagi Finas, contohnya bagi pastikan pembikin filem, sutradara, para pengarah, penulis-penulis diberikan beberapa kemudahan tambahan. Di samping itu kita bagi insentif, ya. Dan kita sebenarnya banyak ekspor talent kita, tapi itu kita anggap sebagai brain drain, ya, macam Tan Sri Michelle Yeoh contohnya baru-baru ni menang, tapi boleh kita anggap juga kita tak banyak gunakan kehebatan lakonan beliau dalam negara kita. Jadi bagi saya ini satu peluang untuk muhasabah, lihat apa yang boleh kita tambah baik supaya talent, skill, keupayaan ini boleh kita gunakan dalam negara untuk kita ekspor ke luar negara. Ya, dan ada perkara-perkara macam ni yang saya tengah fikirkan sekarang. Okey, baik YB, cakap itu, bagaimana kalau kita menghasilkan filem-filem macam baru-baru ni, banyak filem-filem berunsurkan badan beruniform tu, komen YB? Oh, itu saya rasa memang satu genre yang best, yang menarik, orang memang suka tengok kan. Satu lagi genre yang orang suka tengok ni filem hantu ataupun komedi kan. Yang paling best tu komedi, filem hantu yang beruniform. Itu combine semua. macam apa nama ni, macam dulu kan Zombie Kampung Pisang, dan banyak daripada yang sebenarnya dengan komedi ni dia rata-rata, dan filem lah secara amnya, dia adalah satu pantulan ataupun refleksi ataupun cermin kepada realiti kehidupan kita. Dan filem yang baik, yang bermutu, bukan hanya boleh menyentuh hati, jiwa kita, buat kita senyum ataupun menangis, tapi dia mungkin boleh merubah, ya, sikap kita, cara kita memikirkan tentang perpaduan, tentang negara Malaysia ataupun tentang komuniti. Ya, dan kita tengok contoh filem, industri filem dekat Korea kan, dia ada filem yang boleh menang Oscar kan, tapi bukan sebab dia buat satu filem je, dalam setahun berpuluh-puluh filem dia buat. Jadi apa yang boleh kita belajar dari negara-negara jiran, apakah kekuatan kita? Sebab saya lihat dari segi penceritaan, Malaysia ni cakap je lah apa, macam-macam cerita ada kan. Kita ni sangat berpotensi. Jadi saya lihat bagaimana kita boleh ubah kedudukan Malaysia ni sebagai sebuah negara bukan pengeksport talent yang menjadi brain drain. Kita hilang talent-talent ni kepada negara-negara lain, tapi kita ekspor hasil. Kita ekspor hasil karya-karya seni, ya, untuk dunia, untuk santapan dunia. Oh, baik YB. Okey YB, nampaknya kita akan berhenti berehat seketika. Banyak lagi soalan yang kami nak ajukan kepada YB kerana ada juga daripada penonton kami yang dah sediakan soalan untuk diajukan kepada YB. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini bersama YB Fahmi Fazil. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita, dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di saluran berita RTM bersama Bual Konti. Baik, hari ini tetamu yang cukup istimewa, YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital. YB, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Terima kasih. Okey YB, soalan, apakah aktiviti ataupun perkara yang YB rindui nak buat bila dah jadi menteri ni, YB tak dapat buat dah? Tidur. Dia macam sekarang saya of course lah, masa 2018 tu saya tengok ramai kawan-kawan yang waktu itu jadi menteri, dan saya pun tertanya-tanya lah macam mana kehidupan mereka mula berubah ya lepas. Jadi sekarang ni saya faham bila menggalas tanggungjawab, diberi amanah sebagai menteri, kita bukan lagi hak milik peribadi, kita hak milik negara. Jadi seluruh kudrat, ikhtiar, usaha, keringat kita dicurahkan untuk negara. Dan sebelum ni saya tak faham apa maksud tu. Sekarang saya dah mula faham kan. Dan dia bukan satu perkara yang mudah. Sebab kalau sebelum ni sebagai ahli parlimen, Waimah dalam ahli parlimen yang menyokong kerajaan pun, dia jadual dia tak pack macam ni. Tapi saya pun faham dari segi bidang kuasa dan tugas yang perlu. Dia bukan untuk diri saya, dia bukan untuk parti ataupun untuk kerajaan, tapi untuk negara. Saya lihat contohnya, apa yang kementerian ni boleh lakukan untuk tambah baik kerangka kawal selia, regulatory framework, untuk pastikan kita mengoptimalkan ataupun memaksimalkan hasil daripada ekonomi digital. Apa yang boleh kita lakukan untuk merapatkan jurang kesenjangan, beza antara kampung dengan bandar. Dan ramai yang sekarang mula melihat digital itu mainkan peranan yang sangat penting. Betul lagi. Tapi untuk ada digital, akses kepada ekonomi digital tu, internet kena laju, package kena murah. Betul. Terima kasih YB. Itu tunggu dulu, ada lagi. InsyaAllah ada lagi. Itu dia. So kita tengah nego sikit lagi kan. Ada perbincangan sikit lagi, insyaAllah. Sebelum tu Prabaya mudah alih, insyaAllah lepas ni kita ada something untuk fixed line broadband ataupun internet biasa. Dan saya tengah usaha, kita tengah nak pastikan untuk rendahkan. So saya nampak sekarang ni tugas saya memang tak ada masa untuk kerja-kerja lain, tapi untuk selesaikan masalah rakyat. Apa yang rakyat nak sekarang? Internet laju. Betul. Kalau balik kampung, naik highway tak ada line drop. Tak ada line drop, betul. Tak ada line drop kan. Internet murah. Jadi benda-benda inilah menjadi fokus saya dan pasukan. Terima kasih YB. Okey YB, untuk penggal 5 tahun ni, mungkin YB ada perancangan khusus untuk RTM? Saya lihat sebab macam saya cerita tadi lah, mak saya dulu pernah berada di sini. Jadi dan tambahan pula, Angkasa Puri dan RTM ni berada dalam kawasan lembah pantai. Jadi sebagai abang kata ni abang long kawasan, abang long kawasan ataupun sirih pulang ke gagang. Jadi bagi saya RTM ini ada peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai penyiar rasmi, tapi sebagai kita perlu lakukan sesuatu untuk jadikan RTM ni sebagai standard bearer. Standard bearer ni maksudnya dialah yang terpaling, betul, terpaling trend, dan semua orang dan orang ikut. Betul. Saya lihat itu dulu memang kita di depan, dan saya percaya kita boleh kembali ke situ. Dia memerlukan sedikit investment, pelaburan. Kita perlu mungkin tambah baik dari segi latihan teknologi terbaru, terkini, dan beri peluang. Ya, saya lihat kita ada banyak talent dalam RTM, dan di situ kita nak pastikan kita rangkul seluruh kekuatan itu, dan saya percaya RTM boleh menjadi sehebat apa yang negara perlukan. Bukan apa yang saya nak, tapi apa yang negara perlukan. Saya percaya itu boleh menjadi satu yang boleh kita realisasikan nanti. Baik YB. Kami di Bual Konti pun nak cakap terima kasih kerana baru-baru ni berakhirnya Piala Dunia dan juga Piala AFF Mitsubishi Electric, di mana YB membawakan secara langsung. Dan apakah ada perancangan YB untuk mantan sebelum ini, mantan YB Govind Singh pernah membawa, ada agenda untuk bawa masuk EPL? Adakah agenda itu akan diteruskan atau bagaimana YB?
Ya, untuk program sukan, sekarang ni saya tengah bincang dengan Menteri Belia dan Sukan YB Hanayo. Kita nak teliti bagi tahun-tahun yang akan datang, apakah prioriti, apakah keutamaan bagi kementerian beliau, dan apakah yang boleh diusahakan, dibantu oleh kementerian ini untuk menjayakan agenda sukan negara. Saya lihat rata-rata kita rakyat Malaysia ni, kita suka beberapa jenis sukan, ya. Betul. Bola kita suka, badminton kita sayang, kan. Ini antara yang orang kata memang semua orang boleh main lah. Jadi saya lihat sama ada EPL ke mana-mana yang lain, sekiranya ia menepati agenda sukan negara, maka saya percaya kementerian akan bantu. Baik YB, sekarang ni sedang berlangsungnya Piala Dunia untuk hoki. Adakah kita dapat hak penyiaran YB? Ya, betul, RTM dapat hak dan disiarkan secara langsung, ya. Jadi kita doakan kejayaan untuk Speedy Tigers, Pasukan insyaAllah kita. ya. Okey, baik YB, transformasi yang YB lihat, sebab dulu YB kata YB pernah juga hadir ke Angkasa Puri pada tahun 87-88 macam tu. Apa perbezaan yang YB nampak? Sekarang ni, dulu manalah konti macam ni ya. Yang macam komputernya dengan ada kameranya, kan. Sekarang ni memang dari segi teknologi kita dah ke depan. Dan kita nampak dari segi prasarana ataupun fizikal, memang ada bangunan-bangunan baru, ada tempat-tempat baru. Lebih penting dari itu sebenarnya bagi saya adalah apa yang boleh kita usahakan untuk hasilkan budaya yang baru. Sebab dalam era kerajaan perpaduan ini, saya lihat antara perkara yang paling penting kita lakukan ialah untuk kita mengingat kembali Nawaitu dibentuk Malaysia pada tahun 1963 khususnya, dan apakah yang boleh kita mainkan, apakah yang boleh kita usahakan sebagai RTM, Jabatan Penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk mengingatkan kembali tentang kesederhanaan yang kita lihat pada waktu itu. Masa yang sama, saya lihat bagi kementerian, sekiranya kita dapat selesaikan beberapa perkara asas tentang internet, rangkaian, ya, akses dan sebagainya, saya lihat kita mampu bawa satu lonjakan, satu lompatan quantum leap, lompat beberapa tapak jauh ke depan. Bila kita memahami dengan ekonomi digital, kita boleh wujudkan insya-Allah satu dekad keemasan untuk Malaysia. Kalau dulu tahun 90-an, Malaysia tu menjadi harimau Asia. Betul. Ekonomi kukuh, politik stabil, ya, dan itu membawa satu kegembiraan, ya, kepada rakyat. Sekarang saya lihat kita mampu lakukan, tapi kita perlukan bantuan semua untuk menjayakan. Baik YB, bercakap mengenai budaya YB, apa inisiatif YB untuk menerapkan budaya baru dalam semangat kerajaan perpaduan ni YB? Ya, dia asasnya ialah kita mesti kembali kepada kesederhanaan, wasatiyah. Itu bagi saya sangat penting. Sikap yang melampau, yang keterlaluan, yang mengadu domba, ini kita ketepikan. Masa politik tu dah selesai, PRU dah tamat, Perdana Menteri dah diangkat, kabinet telah terbentuk, maka kita mainkan peranan masing-masing. Kritik memang boleh kritik. Perdana Menteri dalam pertemuan bulanan dengan semua pejabat awam bawah Jabatan Perdana Menteri mengingatkan bahawa beliau juga terbuka untuk dikritik. Tapi dikritik dan memfitnah itu dua perkara yang sangat berbeza. Biarlah kritik itu berasas dan niatnya adalah untuk menambah baik, ya, untuk beringat-ingat. Kita mesti bercakap benar walaupun pahit. Tegurlah khalifah, ya, walaupun itu khalifah, kan, tapi mesti ditegur sekiranya salah. Jadi saya lihat ini antara budaya yang perlu kita terapkan, kesederhanaan, berani bercakap benar, tolak rasuah. Ini kita tak boleh berkompromi. Betul lagi. Dan banyak lagi yang boleh kita usahakan, insya-Allah, dengan bantuan semua, untuk kita jayakan objektif misi, ya, bagi kerajaan perpaduan ini.
Baik YB, sebelum kita mundurkan diri kerana masa tidak mengizinkan, mungkin YB ada sepatah dua kata untuk penonton setia kami di Bola Konti, dan juga besok kita akan menyambut Tahun Baru Cina. Mungkin YB ada ucapan khas untuk diajukan ataupun diucapkan kepada masyarakat Cina di seluruh Malaysia. Ya, untuk para penonton, pendengar program Bola Konti, ya, saya doakan anda semua sihat walafiat, terus menonton, mengikuti siaran Bola Konti. Sekiranya ada apa-apa idea ya yang nak disampaikan kepada saya, boleh DM tepi. Oh, boleh. itu yang saya nak dengar tu. Ya, boleh anytime. Tak ada hijab, tak ada gatekeeper, tol, tak ada. Boleh terus message kepada saya. Ramai sekarang ni dia hantar message pasal masalah line lah, masalah internet. Saya rasa tu YB telah melakukan satu kerja yang baik, kerana saya tengok sahabat saya follow YB dekat dengan Instagram, Facebook. YB meeting dengan pakar satelit Miasa. Semua untuk nak selesaikan masalah rakyat. Betul. Dan untuk pendengar terutama yang akan menyambut Tahun Baru Cina, saya ingin ucapkan Xin Nian Kuai Le, Senti Jiangkang, Wan Se Ruyi. Ya. Wow, tu ucapan dengan mantap YB. Wah, eksklusif di Bola Konti. Terima kasih YB. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada malam ni bersama kami di Bola Konti. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi YB. Terima kasih YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital. Terima kasih YB. Terima kasih. Okey, itu dia episod yang program Bual Khas Konti pada malam ni bersama dengan YB Fahmi Fazil. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam perpaduan.